bagaimana seorang ibu dan anaknya. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ada pengurusi majlis, mewakili Universiti Malaysia, para ibu bapa, pelajar-pelajar dan anak-anak sekalian. Saya berpuja kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpuja di bertanya dengan anak-anak di depan kepada Rawdatul Maryam. Bersungguh-sungguh cuba mendengar apa yang disampaikan sehingga terlibat-libat dan Masya Allah masih boleh bertahan dari pagi ini. Alhamdulillah, walaupun mata perjalanan saya yakin apa yang disampaikan akan masuk ke tubuh, insyaAllah. Tahniah kepada anak-anak dari Rawdatul Maryam. Saya sendiri sebenarnya bukan seorang pembicara, bukan seorang public speaker. Yang pembicara sebenarnya adalah Abang Ahmad selama ini. Tetapi rupa-rupanya dengan pengertian amal saya terpaksa untuk profession. Maka belajarkan saya menjadi seorang pembicara di depan publik. Jadi bertahanlah dengan saya. Saya cuba prepare nota-nota, tetapi nota-nota yang saya prepare kadang-kadang tidak dapat saya ikuti sepenuhnya sebab yang disampaikan itu dalam perkongsian dan pengalaman saya sendiri. Jadi nota ini sebagai penguat semangat memberi saya keyakinan untuk berada di depan di luar pemahaman. Jadi pengertian amal pada 22 November kami telah ke Turki. 5-6 hari selepas itu kami pulang pada hari Khamis dan sudah dirancang pada hari Sabtu berikutnya. Maknanya pulang hari Khamis, Jumaat, Sabtu itu sudah dirancang untuk Kamboja. Sudah dirancang jauh lebih awal. Jadi kepulangan kami dari Turki selepas pengertian amal memang dinantikan oleh sahabat, jiran, tetangga, saudara mara. Jadi bukan satu keputusan yang mudah. Semasa sebelum pulang sudah memutuskan sama ada perlu diteruskan dengan program di Kamboja atau tidak. Jadi puas memikir di Turki, kami mengambil keputusan kita balik pada hari Khamis. InsyaAllah hari Jumaat 1 hari di rumah. Siapa nak datang ziarah datanglah. Sebab hari Sabtu kami akan berlepas ke Kamboja. Jadi memang saya letak di Facebook, saya kata datang-datanglah semua. Kami tak akan ke mana-mana. Jumaat ni satu hari suntuk, is all for you. Jadi memang ramai yang ziarah dari pagi sampai ke malam. Alhamdulillah. Jadi hari Sabtu pun kami berlepas ke Kamboja. 4 hari di Kamboja itu lebih kepada menunaikan tanggungjawab sahabat baik amal yang akan mendirikan rumah tangga. Jadi seorang pimpinan pelajar di Kamboja melangsungkan perkahwinan dengan seorang pimpinan pelajar juga. Jadi merasakan bahawa beliau itu terkesan dengan pengertian amal, maka kehadiran kami sangat penting untuk memberi sokongan kepada beliau dan Alhamdulillah kehadiran kami sangat menggembirakan beliau. Jadi balik dari Kamboja, tak lama lepas itu sibuk dengan urusan sekolah India, sekolah India, pelarian India. Habis urusan pelarian India kami pergi ke Indonesia selama beberapa hari. Balik dari Indonesia kami ke Turki sekali lagi. Dan begitulah seterusnya dan sebagainya. Jadi rakan-rakan mau kita bertanya kepada saya, Azmina, kenapa you tak rehat? You should rest. Sebab dia minta bahawa saya cuba menahan perasaan di dalam, dia takut saya letup. Jadi saya kata macam inilah. Bagi saya, anak saya telah pergi menghadap yang mempunyai, yang memiliki beliau, pemilik mutlak. Saya hanya memegang amanah selama 20 tahun dan saya sudah lakukan yang terbaik, tetapi sama sekali tidak akan dapat mengatasi kebaikan dan kesempurnaan pemilik yang ini. Jadi saya yakin amal telah memberi keadaan yang sangat baik dalam keredaan saya. Maka saya rasa saya tak perlu bimbang tentang pengertian beliau. Yang saya perlu bimbang adalah yang belum selesai di dunia ini. Maka tanggung
pada anak-anak Rohingya, tanggungjawab saya pada anak-anak di Kamboja, maka itu adalah amanah pada saya yang belum selesai. Jadi kalau saya berehat, saya duduk di rumah, siapa yang buat kerja saya? Kalau betul ada orang sanggup, maka ke depan saya sedia berfungsi. Jadi memang tak ada masa untuk saya duduk bersedih, berlara, memikirkan kepergian anak yang tak akan kembali ke dunia ini. Jadi sebab itulah saya rasa kalau kekuatan saya ini dapat menjadi penyuntik kekuatan kepada ibu-ibu lain khususnya yang telah kehilangan anak, maka saya doakan dari Allah dan kemudian anak anda, dia kembali kepada pemeliharaan yang paling sempurna. Jadi sebab itu saya kata yang memberikan kekuatan untuk menerima kemudian anak ini, yang bila berita kematian disampaikan kepada saya, memang satu berita yang sangat mengejutkan. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberikan saya kekuatan yang memang luar biasa bagi saya, sehingga kan saya bertanya pada diri sendiri, adakah ini satu lakonan atau memang saya tak menangis? Memang puas saya memikir mencari jawapan. Walau bagaimanapun, memang saya tidak nafikan naluri seorang ibu, aku tetap menangisi anak pemergian anak, sebab saya memang meridui kebaikan anak saya. Jadi memang Amal adalah seorang anak yang sangat baik. Beliau pergi dalam keadaan seorang abang yang sangat baik, adik yang sangat baik, cucu yang sangat baik, sahabat yang sangat baik. Dan saya yakin bahawa Amal telah pergi dalam keadaan sebagai seorang hamba Allah yang sangat baik. Jadi saya yakin dia di tempat yang baik. Itulah yang saya conclusion saya buat. Sebaik selepas menerima berita kematian di dalam kereta sepulangnya saya dari Pulau Pinang atas urusan anak-anak pelajar juga. Jadi masa itu memang saya kata insyaAllah Amal pergi dengan baik, ditempatkan dia di tempat yang baik insyaAllah. Tetapi bila sampai ke Turki, baru saya dapat merasai bahawa rupanya anak saya jauh lebih hebat daripada apa yang saya sangkakan selama ini. Bagi saya, Amal memang seorang anak istimewa sejak kecil, tapi tidak sesekali menyangka akan terserah kehebatan beliau sehingga dikenali satu dunia sekarang ini. Yang memang tidak kami rancang sama sekali. Dan alhamdulillah, masa mula memang agak membimbangkan untuk kami berkongsi. Bimbang jika kita timbul perasaan riak dan sebagainya. Tetapi lama-kelamaan mesej, SMS dan sebagainya masuk bertalu-talu, bertanyakan tentang apakah patut kami lakukan. Saya seorang pelajar menengah, saya seorang pelajar universiti, saya seorang ibu, saya seorang ini, minta bimbingan dan sebagainya. Masing-masing telah tersentuh dengan pemberian Amal daripada terutamanya melalui tontonan YouTube tersebut selama 24 minit. Yang asalnya video tersebut adalah untuk simpanan menunjukkan kami sekeluarga sebagai penonton. Tapi rupanya memang betul lah sekarang ini. Memang Amal adalah milik Tuhan. Jadi memang saya pergi mana-mana pun saya sebut bahawa daripada awal lagi perkahwinan memang kami telah bersembunyi bahawa keluarga kami adalah milik masyarakat. Maka apa saja tindakan yang kita buat, prioriti kita adalah untuk masyarakat. Menantu sulung saya ada menyebut di dalam buku yang baru dikeluarkan oleh kawan-kawan saya yang baru tahu. Katanya dia rasa hairan pada mulanya bila memasuki keluarga kami. Keluarga ini tak sama macam yang lain. Dia kata bila ada keluarga bertemu, biasanya kita berbincang tentang urusan keluarga, bila tanya nak pergi makanan di mana dan sebagainya. Tetapi dia kata masa dalam keluarga ni, di pejabat berbincang tentang masalah umat, balik ke rumah bincang masalah umat juga. Jadi saya pun tak perasan. Saya baca baru saya perasan betul. Jadi di rumah pejabat sama dengan suami berbincang tentang masalah Rohingya dan Kamboja dan masalah dunia. Balik ke rumah bincang benda yang sama, dengan anak-anak bincang benda yang sama. Sehingga kadang-kadang saya rasa bersalah juga sebab tidak meluangkan masa mungkin untuk berbincang soal-soal lain. Tetapi bagi kami tak penting soal-soal lain. Sebab itu adalah sekarang ini yang kita harus lakukan adalah memanfaatkan diri sebaik mungkin untuk umat. Jadi memang kami berdoa agar Allah Ta'ala terus memberikan kekuatan, kesihatan khususnya dan ruang waktu agar dapat terus berkhidmat untuk mereka yang memerlukan. Jadi saya berdoa agar saya tidak diduga Allah dengan kesakitan yang saya perlu hadapi sehingga tidak
menargetkan saya untuk menyumbang. Jadi secara umum tentang seorang yang ingin tahu tentang amal. Jadi amal memang seperti sebuah abang tadi, anak yang sangat luar biasa dekatkan kepada ibu bapa, sampai kadang-kadang kita nak risau, nak limas kadang-kadang sebab kita terlalu baik, tu idealistik katanya. Jadi tapi itulah hakikatnya, memang itulah amal-amal. Tidak pandai berkata tidak, dia akan sentiasa akur. Sampaikan kadang-kadang kita nak bagi arahan kat dia, kita terfikir sebab kita tahu dia tak akan kata tidak. Jadi kita kena pastikan arahan yang kita bagi itu arahan yang sesuai dengan dia dan tidak meletakkan dia dalam satu dilema atau tidak. Dan amal memang sangat sensitif tentang perasaan orang lain. Amal tidak bercerita buruk tentang keburukan orang. Saya tak pernah dengar dia bercerita tentang keburukan orang. Amal sangat sensitif tentang apa yang dihadapi, khususnya oleh ibunya. Saya ada berfungsi dalam buku paragraf tentang keputusan amal. Beliau ditawarkan untuk menterjemah drama bersiri Pride and Love dalam Indonesia. Sudah pun ditayangkan drama bersiri. Dan beliau memberitahu saya pada mulanya, Mama Bibi Hijrah menawarkan amal menjadi penterjemah. Jadi saya kata Alhamdulillah, dan saya tahu amal boleh buat. Memang dia mahir berbahasa Inggeris secara tulis, secara lisan, dan dia akan mampu untuk menjadi seorang penterjemah yang baik. Jadi kata saya tanya, berapa dia orang bayar? Dia kata RM200 satu episod, insyaAllah. Jadi saya kata, okey, kita macam ni lah, Mak. Bibi Hijrah akan salurkan bayaran ke akaun bank Islam Amal Indonesia. Jadi kad ATM bank Islam Amal, Mak yang pendamkan. Kata ya, Mak masih ada nombor PIN? Masih ada. Dia kata macam ni lah, Mak. Amal takkan ambil walau sen pun bayaran tersebut. Semuanya memang Amal serah untuk Mak. Jadi bagi saya memang masuk saya terkedu. Saya tak tahu nak kata apa, tapi itulah anak saya yang boleh membaca gerak hati ibunya, yang boleh membaca keperluan ibunya dan sebagainya. Jadi walhal dia lebih memerlukannya di sana. Malah beliau pernah berkorban, tidak pergi ke Mesir. Walhal memang berhajat untuk ke Mesir untuk makan angin, untuk mengembara. Tetapi kerana keterbatasan keuangan, dia mengambil keputusan pergi ke negara-negara tempat dalam negeri sahaja. Jadi walau dia memerlukan, dan selama beliau berada di sana selama 2,5 tahun, kami tidak pernah mengirimkan sesi pun kepada beliau, kecuali bila abang pergi setakat dia belanja sikit-sikit. Jadi memang apa yang ada pada beliau itu sentiasa mencukupi. Dia tidak pernah meminta-minta. Sejak kecil memang tidak pernah meminta-minta. Tetapi yang saya ingin kongsikan bersama anak-anak kecil yang di depan ini, Amal adalah seorang yang all-rounded person. He's an all-rounder. Amal bukan saja rajin baca buku, tetapi Amal juga suka bersukan. Malah sukan sepak takraw kegemarannya pun masih dia ikuti semasa diikuti. Beliau memang dikenali sebagai the killer dalam sepak takraw, orang yang bijak dan cekap melibas bola, melompat tinggi dan terus melibas bola. Saya sendiri tak pernah tengok sebenarnya, tapi itulah laporan daripada kawan-kawannya. Amal suka bermain alat muzik. Dalam kumpulan dahsyat memang alat bongo. Dia suka meniup seruling, alat muzik kegemaran Maulana Jalaluddin Rumi. Amal telah memiliki tali pinggang tam junior untuk taekwondo. Pernah mengikuti beberapa kejohanan peringkat wilayah persekutuan. Amal juga seorang perenang yang hebat bagi saya. Jadi he's an all-rounded person. Dia bukan lelaki muda, tetapi sentiasa memanfaatkan apa yang dipelajarikan pada masa-masa. Jadi beliau didedahkan dengan kehidupan kampung sejak kecil. Selama 12 tahun kehidupan beliau berada di kampung, memahami tentang kesusahan kehidupan orang-orang kampung di sekeliling. Dan saya rasa itu jugalah yang telah membentuk sebagai daripada peribadi beliau untuk sensitif kepada keperluan umat. Jadi memang dari kecil sudah didedahkan dengan kerja-kerja kemanusiaan, dibawa pergi kalau ada program dan sebagainya. Jadi sebab itulah dia bila dah besar, dia lebih
lebih cepat sensitif. Jadi bila beliau pulang dari Turki kami sudah untuk bercuti, 3 hari saja beliau pulang, kami sudah membawanya ke Kamboja untuk urusan bantuan kemanusiaan. Balik dari Kamboja, dilibatkan dengan aktiviti penyampaian bantuan untuk pelarian Rohingya. Kemudian urusan hari raya, alhamdulillah Allah telah mengatur cantik, beliau telah begitu ramai sanak saudara. Kemudian telah pergi ke Padang, Sumatera untuk menyampaikan bantuan. Sekembali dari sana telah pergi ke kawasan sawah padi selama 6 hari di Kedah, belajar menjadi seorang pesawah. Semua itu telah dirancang sebelum beliau pulang. Dan 3 hari selepas balik dari sawah padi, beliau berlepas pulang ke Turki. Jadi memang 2 bulan itu padat sekali. Dan saya tak boleh mengingati waktu-waktu yang kami ada waktu santai di rumah. Memang sentiasa disibuk, bapa sibuk, anak-anak juga disibukkan. Dan alhamdulillah memang amal masih ada masa. Semasa di rumah, setiap subuh alhamdulillah masih ada waktu untuk menghafal Quran. Menjadi amalan beliau setiap pagi untuk menghafal Quran. Malah dalam catatan beliau, catatan penulis, dia telah menetapkan amalan-amalan harian beliau. Telah disebut amalannya tadi, solat tahajud paling kurang 1 kali dalam 1 minggu, bacaan Al-Quran paling kurang 10 surat 1 hari, bacaan kitab Risalah An-Nur 10 surat 1 hari, kemudian tulisan Jawi Risalah An-Nur dalam bahasa Turki. Jadi memang kehidupan amal memang sangat padat. Kehidupan dia, saya baca dalam diary, jarang-jarang sekali anak lelaki sekarang membeli diary kehidupan mereka, kecuali diary di Facebook. Amal jarang berposting di Facebook, kecuali pada penghujung hayatnya ada beberapa posting yang begitu memberi kesan pada kami sekeluarga. Jadi beliau dalam diary itu dapat lihat daripada pagi sampai malam memang padat jadualnya. Saya tidak sangka beliau mampu melakukan semuanya. Telah menghantam Al-Quran dalam masa 8 bulan. Kemudian pada masa yang sama menjadi pelajar yang cemerlang di Jabatan Sejarah di Universiti Marmara. Jadi beliau, tapi semua itu kami tahu selepas beliau meninggal. Begitulah amal, maknanya pencapaian kehebatan beliau tidak pernah sesekali beliau mencerita kepada kami. Dan biasanya saya akan mendapat maklumat tersebut daripada guru, rakan-rakannya dan sebagainya. Bila ditanya macam mana Rizal Amal, Mak Teguh lah Mak Rizal Teguh. Sama juga Ujian Universiti Marmara. Berkali-kali dia kata pada saya, Rizal dia Teguh. Berapa? Dia kata 56% Mak untuk Saljuk. History Saljuk 56% saja. Rupa-rupanya bila kami melawat Jabatan Sejarah, menurut Profesor itu, 56% itu adalah yang tertinggi. Itu tak diceritakan. Dia kata Teguh 56%. Jadi memang kami bawa balik beberapa skrip jawapan beliau. Memang betul 56%, 60%, hanya 88%. Dan memanglah itu keputusan yang terbaik menurut Profesor. Jadi amat tak pernah menceritakan pencapaian-pencapaian. Kesusahan-kesusahan juga jarang diceritakan. Tetapi itulah saya bersyukur bahawa Allah telah menyusun atur semuanya begitu cantik sekali untuk beliau dapat memasuki Universiti Marmara, walaupun itu bukan pilihan beliau, sebab pengajian di Universiti Marmara untuk Jabatan Sejarah adalah minimum instruction adalah dalam bahasa Turki 100%. 10 subjek 1 semester, 8 subjek sejarah Seljuk, Byzantine, Osmania dan sebagainya, yang saya rasa memang saya tarik. Saya rasa saya tak mampu buat segitu, walaupun dalam bahasa lain. Tapi beliau mampu melakukannya dengan pertolongan Allah Ta'ala, sudah pasti. Dan betul di madrasah juga tekun sekali dengan kuning, kita bisa lakukan. Jadi sebab itulah saya rasa kebesaran Allah Ta'ala itu telah tertonjol begitu hebat sekali apabila beliau meninggal di Langgar ambulans. Kami telah membawa balik pakaian yang dipakai semasa di Langgar. Tidak ada kesan setitik darah pun pada pakaian beliau. Pada wajahnya tidak ada kesan jalan, pada tubuh badannya tidak ada kesan jalan ataupun darah langsung. Jadi cermin matanya masih dalam kondisi yang baik. Handphone juga tidak pecah, kasut tidak koyak, seluar tidak tercari. Jadi saya rasa itu adalah satu kebesaran Allah Ta'ala yang kami sangat syukuri. Dan itulah satu nikmat bagi kami. Jadi
saya bagaimanapun saya rasa itulah saya sekadar hanya boleh bersyukur itulah yang dapat saya lakukan. Dan mungkin ada ibu-ibu yang kata ialah puan memang dapat peluang dapat anak yang sebegitu. Kami anak solat dia susah, asuh bangun pagi dia susah. Saya tak kata bahawa semuanya senang bagi saya, tetapi saya rasa semuanya memerlukan pengorbanan. Bila kita mengorbankan sesuatu, Allah Ta'ala akan memudahkan kotak-kotak kehidupan kita. Mungkin bukan pada masa tersebut, tetapi untuk masa depan kita takkan nampak. Jadi yakinlah bahawa apabila kita sendiri meletakkan diri kita di tempat yang betul, dengan niat yang betul untuk mencari perintah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan aturkan segala-galanya bagi kita. Semuanya akan cantik sekali. Jadi saya rasa setakat ini dululah perkongsian saya. Mudah-mudahan dapat menyentuh hati-hati, memberi inspirasi khususnya kepada kaum wanita, anak-anak muda khususnya. Yakinlah bahawa untuk pelajar-pelajar, perjalanan hidup anda masih panjang. Pengorbanan, kesabaran, ketabahan, hikmah dalam kehidupan sangat penting dalam melayani kehidupan. Dan saya mendoakan setiap anda akan diberi kebahagiaan yang kita abadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.